tuan-tuan dan puan-puan serta para pembentang bersiap sedia di tempat masing-masing kerana sesi kita akan bermula tepat pada pukul 11 nanti. Bagi memastikan sesi pembentangan maya kita berjalan dengan lancar, mohon kepada semua ahli sidang untuk mengambil perhatian terhadap perkara-perkara berikut ni. Yang pertama, sila pastikan mikrofon anda dalam mod senyap atau mute sepanjang sesi pembentangan berlangsung. Semua soalan atau pertanyaan akan dibenarkan dalam ruangan chat Google Meet sahaja. Okey, jika anda hendak membuka kamera, sila pastikan anda dalam keadaan yang bersedia dengan menjaga imej dan penampilan diri. Setiap sesi pembentangan akan mengambil masa maksimum 15 minit, manakala sesi soal jawab akan dibuka selama 4 minit. Soalan hanya dibenarkan dikemukakan sejurus selepas 10 minit sesi pembentangan berlangsung. Okey, sesi soal jawab akan ditamatkan awal oleh moderator sekiranya tiada soalan diajukan selepas 1 atau 2 minit semasa sesi soal jawab berlangsung. Semua pembentang dikendaki mematuhi panduan pembentangan yang telah diberikan dan anda diingatkan untuk bertanya soalan yang berkaitan dengan kajian yang dilakukan dengan menggunakan bahasa sapaan yang sopan lah ya. Jadi sebelum kita mula, kita masih ada masa. Saya ingin untuk counter check balik lah kepada pembentang yang akan bersama-sama saya untuk sesi selari 1. Bolehkah saya dapat respon balik ya? Saya akan panggil mengikut nama ni lah ya. Encik Muhammad Firdaus tadi ada. Okey. Hai Encik Muhammad Firdaus, apa khabar? Okey, Dr. Jerome, apa? Hai Doktor. Khabar, thank you. Alright, Encik Muhammad Firdaus juga, another, sekali lagi yang ketiga. Dan yang terakhir untuk sesi selari kita ini, Puan Kasmah dan Sinon Longguyu daripada PPD Kota Belud dan Guru Besar SK Labuan Kota Belud. Adakah puan-puan ini berada di bilik 1 pada ketika ini? Bolehkah saya dapat respon semula daripada tuan-tuan dan pembentang yang keempat, maafkan saya. Ada tak di talian sekarang? Okey, tak apa, mungkin selepas ini mungkin akan mereka join ya. Jadi Encik Muhammad Firdaus, kita akan mula pukul 11 ya, boleh ya? Okey. Alright, jadi kita ada masa lagi dan saya juga ingin remind kepada AJK iaitu Encik Muhammad Nizam by 11. Kita boleh mula sudahlah ya, Encik Muhammad Nizam. Terima kasih. Kita jumpa nanti pada pukul 11 sebab dia akan terus ya. Okey, terima kasih semua. Baiklah sidang maya sekalian. Sesi pembentangan kita akan dimulakan dengan menjemput Encik Muhammad Firdaus bin Abdul Salam untuk membentangkan kajian beliau yang bertajuk Penggunaan e-phone bagi meningkatkan kefahaman elemen fonologi dalam kalangan pelajar tingkatan 6. Encik Firdaus merupakan seorang guru di SMK Gunsanat Keningau. Okey, jadi saya mohon kepada technical untuk ready. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Firdaus bin Abdul Salam dari SMK Gunsanat Keningau akan membentangkan kajian yang berbunyi penggunaan e-phone bagi meningkatkan kefahaman elemen fonologi dalam kalangan pelajar tingkatan 6. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai pengenalan,
Fonologi merupakan subtajuk yang terdapat dalam mata pelajaran Bahasa Melayu semester 1 STPM yang memperuntukkan 35 waktu. Sementara dari segi pentaksiran, kertas ini akan dinilai 3 bahagian. Bahagian A 20 aneka pilihan, bahagian B analisis dan kritis, bahagian C karangan tidak berformat. Jadi tajuk ini akan dinilai dalam bahagian A iaitu aneka pilihan. Sementara hasil pembelajaran, terdapat beberapa hasil pembelajaran yang terdapat dalam sukatan pelajaran seperti yang tertera dalam slide. Setelah saya melaksanakan PDPC lebih kurang 3 minggu, saya dapati 2 masalah besar. Pertama, ketidakmampuan pelajar menguasai elemen fonologi, dan yang kedua, amalan PDPC dalam kelas yang kurang merangsang pembelajaran kendiri pelajar, yang saya lihat ini sebagai salah satu kelemahan saya sebagai guru dalam kelas itu. Dan masalah-masalah ini saya dapat buktikan melalui misalnya masalah yang pertama itu 2 latihan bertulis melalui pemerhatian, dan saya tidak dapat menafikan bahawa pencapaian Bahasa Melayu SPM mereka juga mempengaruhi kemampuan pelajar-pelajar saya. Seterusnya, saya dapatkan juga bukti melalui temu bual, refleksi kendiri, pemerhatian. Dan seperkara lagi, pelajar-pelajar saya ini berpendapat bahawa fonologi ini sebagai tajuk yang sangat sukar berdasarkan soal selidik yang saya kemukakan. Seterusnya, tinjauan literatur yang saya laksanakan, saya dapati dalam PDPC yang berbentuk fonologi dan juga atau linguistik tata bahasa ini, ada kajian-kajian yang mendapati bahawa bentuk-bentuk graf ini merupakan penerangan yang dapat menjelaskan kepada pelajar. Seterusnya, penyusunan grafik, dan saya dapati juga penggunaan peranti peribadi dalam mengajar kemahiran menulis memang menarik minat murid atau pelajar. Jadi ini kesemua telah memberi satu idea kepada saya untuk membangunkan ataupun membina satu bahan yang berbentuk grafik. Seterusnya, kumpulan sasaran. Pelajar-pelajar ini merupakan pelajar-pelajar kelas seni visual yang merupakan kelas yang saya ajar semester 1 yang terdiri daripada 6 orang pelajar lelaki dan 10 orang pelajar perempuan. Jadi saya juga sebenarnya mendapatkan maklumat tentang pencapaian Bahasa Melayu peringkat SPM pelajar-pelajar saya yang seramai 16 orang ini, dan kalau kita lihat di situ pencapaian itu agak bercampur-campur, tapi saya lihat majoritinya memang mendapat C tambah. Kajian ini berfokuskan kepada mengkaji kaedah atau strategi yang sesuai dalam PDPC untuk mengatasi masalah penguasaan fonologi. Dan objektif umum, menambah baik amalan PDPC bagi meningkatkan penguasaan pelajar tentang elemen fonologi. Dan saya perincikan kepada 2 objektif khusus. Yang pertama, meningkatkan pencapaian fonologi berbantukan e-phone dalam kalangan pelajar tingkatan 6. Yang kedua, menjelaskan elemen fonologi secara individu berbantukan e-phone dalam kalangan pelajar tingkatan 6. Dan instrumen yang saya gunakan untuk mencapai objektif yang pertama misalnya melalui latihan pra-ujian dan juga pasca ujian, dan seterusnya objektif yang kedua melalui pemerhatian. Tuan-tuan dan puan-puan, kajian ini merupakan kajian tindakan yang bermodelkan Chemist dan McTaggart 1988 yang menerangkan tentang 4 fasa penting iaitu perancangan, tindakan, pemerhatian, dan refleksi. Dan ini merupakan model yang saya gunakan. Baik, yang pertama, dari segi perancangan saya telah melakukan perancangan bermula pada November 2021, seterusnya perancangan PDPC pada Januari 2022, disitulah berlakunya pemerhatian, dan di situ juga berlakunya maklum balas pra-ujian, intervensi, kemudian maklum balas pra-ujian Februari 2022, dan seterusnya analisis pada 2022.
Semasa fasa perancangan ini jugalah saya telah menyediakan soalan-soalan yang berbentuk latihan kepada pelajar-pelajar saya. 2 set soalan fonologi, yang pertama 10 soalan aneka pilihan dan set yang kedua juga 10 soalan aneka pilihan. Contohnya seperti yang tertera dalam slide tersebut. Dan pelajar-pelajar ini diminta untuk menjawab soalan latihan ini secara bersemuka. Daripada keputusan dan analisis jawapan pelajar inilah saya mendapat beberapa orang pelajar yang perlu untuk saya bantu dan perlu ditambah baik. Okay, khususnya dari segi pencapaian mereka. Seperti yang telah saya kemukakan lebih awal, idea menyediakan infografik ini sebenarnya daripada tinjauan literatur yang menekankan tentang pentingnya bahan infografik ini. Dan hasilnya inilah e-phone yang saya maksudkan, yang merupakan bahan infografik yang terdiri daripada elemen-elemen penting, misalnya carta vokal, carta diftong, jadual konsonan, alat artikulasi, nota digital, latihan digital dan poin-poin ringkas yang saya kemukakan dalam slide tersebut. Dalam fasa tindakan atau intervensi, saya menggunakan 4 langkah dalam pelaksanaan PDPC dalam kelas. Langkah-langkah tersebut, yang pertama penerangan guru, yang kedua penerokaan pelajar, langkah ketiga kolaborasi pelajar dan guru, dan 4 penerangan pelajar. Sebenarnya langkah keempat ini merupakan langkah yang paling penting semasa saya melaksanakan PDPC. Sebab di sinilah berlakunya penerangan pelajar yang sebenarnya sangat istimewa sebab dia memberi kesan yang lebih kepada pemahaman pelajar seperti yang saya tunjukkan dalam video ini. Sebenarnya Lidah berada di depan waktu Mimir melakukan tempat dan Mangga mulut dan seterusnya, fasa pemerhatian atau dapatan. Saya ingin mengingatkan kembali objektif yang pertama, meningkatkan pencapaian fonologi berbantukan e-phone dalam kalangan pelajar tingkatan 6. Dan objektif ini pada saya tercapai berdasarkan bukti yang berikut. Dengan merujuk carta bar dalam slide tersebut, saya dapat rumuskan 3 fakta penting. Yang pertama, berlaku peningkatan skor markah maksimum pra-ujian 12, sementara markah maksimum pasca ujian mendapat 17 skor. Seterusnya, fakta kedua, berlaku peningkatan bilangan skor yang melebihi 10 skor. Semasa pra-ujian 4 pelajar mendapat skor 10 ke atas. Selepas itu, pasca ujian 16 orang pelajar mendapat 10 skor ke atas. Fakta lain, seorang pelajar mencatat pengurangan skor, tetapi pengurangan ini sangat kecil, 1 skor sahaja. 5 pelajar mencatatkan lonjakan skor, iaitu 10 skor. Seterusnya, objektif yang kedua, menjelaskan elemen fonologi secara individu berbantukan e-phone dalam kalangan pelajar tingkatan 6. Ini dapat saya buktikan melalui pemerhatian yang berikut. Sebelum itu, saya ingin menyatakan 3 fakta penting. Yang pertama, pelajar mampu menerangkan elemen berbantukan e-phone. Yang kedua, pelajar mampu bersoal jawab tentang elemen fonologi yang diterangkan. Dan akhir sekali, nampaknya pelajar lebih berkeyakinan menerangkan fonologi secara individu di hadapan rakan-rakan di dalam kelas. teruskan. Apa beza K dengan G?
Kalau G, betul. Seterusnya, slide terakhir saya, refleksi. Saya melihat iPhone memiliki kekuatan yang tersendiri. Yang pertama, iPhone ini mengandungi elemen fonologi yang lengkap. Saya dapat ibaratkan seperti satu bab dalam sebuah buku, tetapi saya terjemahkan dalam sekeping kertas. Yang kedua, iPhone bersaiz 4x8 kaki yang dipamerkan di dalam kelas yang amat memudahkan pelajar untuk merujuk pada bila-bila masa sahaja. Ada kelemahan. Kelemahan yang pertama, latihan-latihan dalam bentuk digital dalam iPhone itu masih kurang lagi. Dan yang kedua, pelajar juga tidak dapat mendengar bunyi dalam earphone sebab tidak ada dalam bentuk audio. Baik, seterusnya earphone ini memiliki potensi yang saya lihat boleh diadaptasi untuk tajuk-tajuk yang lain. Dan saya sudah memikirkan untuk semester 3 ada tajuk-tajuk yang sesuai yang boleh dihasilkan dalam bentuk infografik. Dan akhir sekali, earphone merupakan bahan bantu PDPC yang menggabungkan konvensional dan digital yang sesuai dengan kemampuan pelajar yang saya rujuk sebagai pelajar tingkatan 6. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih diucapkan kepada pembentang kita yang pertama sebentar tadi. Untuk makluman semua para sidang maya, Cikgu Muhammad Firdaus bin Abdul Salam sekarang ini tengah bertugas di SMK Gunsanat Keningau. Okey, jadi sekarang kita buka kepada warga maya untuk sama-sama kita mengemukakan soalan sekiranya ada ingin bertanya kepada pembentang. Dipersilakan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh mengemukakan soalan di ruangan chat ya. Sekiranya merasa malu untuk menaikkan muka anda. Okey, kita boleh bersoal jawab melalui ruangan chat tu. Dan nanti insya-Allah saya akan bacakan dan penulis akan menjawablah ya. Okey, nampaknya pembentangan kita pada kali ini sangat jelas agaknya kan Cik Firdaus, sebab tiada pertanyaan, so kita assume semua pun memahami dan teruja, alhamdulillah. Jadi terima kasih diucapkan kepada Cikgu Muhammad Firdaus. Okey, sama-sama. Alright. So kita teruskan seminar penyelidikan pendidikan Sepzon 2022 ini dengan menjemput peserta kedua untuk pemenangan kali ini. Beliau akan membentangkan kajian yang bertajuk Keberkesanan Program Pengguguyuan terhadap Keperluan Sekolah di Kawasan Pedalaman Sabah. Okey, saya harap Dr. Jerome saya sebut betul lah. Okey, jadi penulis untuk kertas penyelidikan ini
didahului dengan Dr. Jerome bin Jolie, Encik Doti bin Asing, Puan Nomi binti Linus, Demna alias Nirwana binti Dominic, Encik Quirinus alias Quintin Wong, dan Encik Junaidi alias Patrick Jair. Mereka ini semua bertugas di IPG Campus Keningau. Jadi dengan ini saya mempersilakan pembentang untuk membentangkan kajian pada sesi yang kedua ini. Sekian dan dipersilakan. Salam sejahtera kepada semua peserta seminar penyelidikan pendidikan peringkat kebangsaan Zon Sabah tahun 2022. Saya Dr. Jerome bin Jolie mewakili pasukan penyelidik kami dari IPG Campus Keningau yang terdiri pada Tuan Doti bin Ansing, Puan Nomi bin Linus, Puan Nirwana bin Dominic, Tuan Quintin Wong dan Tuan Junaidi Patrick Jair, yang akan kami sampaikan iaitu tajuk kajian kami yang bertajuk keberkesanan program perguruan terhadap keperluan sekolah di kawasan pedalaman Sabah. Program perguruan adalah merupakan satu program yang mana perguruan ini bermaksud adalah konsep gotong royong yang diambil daripada istilah bahasa Murut, dan ini juga bersamaan dengan konsep pemufakatan, di mana dalam program perguruan ini adalah merupakan satu program pendidikan pedagogi pedalaman khusus untuk sekolah-sekolah yang berada di kawasan pedalaman, di mana program ini juga merupakan program kecemerlangan pedagogi pribumi pedalaman yang telah dilaksanakan daripada tahun 2010 hinggalah tahun 2022. Dan tujuan kajian ini dilaksanakan untuk mengenal pasti keberkesanan program perguruan terhadap impak keperluan sekolah di kawasan pedalaman Sabah. Dan dalam kajian ini kami telah membuat satu kajian dengan mengambil menggunakan pendekatan kaedah kualitatif, dan disiplin yang digunakan adalah temu bual semi-struktur yang difokuskan kepada 4 dimensi. 4 dimensi ini diambil daripada model penilaian CIPP Stabilibium, yang mana yang dimensi pertama adalah dimensi konteks, input, proses dan produk. Dan hasil daripada kajian ini adalah untuk melihat sejauh mana menjawab soalan-soalan kajian yang kami pikirkan untuk sejauh mana program ini mau diteruskan, mau diperbaiki ataupun tidak perlu lagi dilaksanakan. Jadi kami telah perincikan objektif kajian ini kepada 4. Yang pertama iaitu menjawab soalan kajian, iaitu apakah keperluan pelaksanaan program perguruan ini dari dimensi konteks berdasarkan situasi sekolah. Kedua, sejauh manakah keberkesanan pelaksanaan program perguruan dari dimensi input berdasarkan aktiviti pengisian program dalam mencapai matlamat program ini. Ketiga, sejauh manakah keberkesanan proses pelaksanaan program perguruan dari dimensi proses. Dan keempat, sejauh manakah keberkesanan program perguruan dari dimensi impak produk. Dari temu bual 2 responden yang kami pilih dari pengurusan sekolah, di mana kedua sekolah ini telah mengikuti program perguruan ini, dan kita telah memberi peluang lebih kurang 2 tahun
untuk melaksanakan input yang telah diberi oleh program ini. Dan hasil daripada dapatan kajian program ini, kami dapati bahawa telah menjawab, kedua responden ini menjawab bahawa keperluan pelaksanaan program perguruan ini dari dimensi konteks ini berdasarkan situasi sekolah telah memberi suatu impak yang tinggi, sangat berkesan dalam memenuhi keperluan atau situasi sekolah. Ya, dan di mana kedua responden ini sangat bersetuju bahawa dari konteks program perguruan ini sangat memenuhi situasi dan keperluan sekolah. Kedua responden ini juga menyatakan input yang diperolehi daripada program perguruan ini sangat menepati matlamat yang ingin dicapai oleh sekolah dan terutama juga komuniti setempat. Ya. Dan dari segi proses program perguruan ini juga dapat mengeratkan lagi kerjasama di antara IPG Campus Keningau, juga sekolah dan juga komuniti setempat, malahan dari badan kebajikan yang lain dan terlebih lagi kepada pemimpin-pemimpin masyarakat yang ada di daerah sekolah itu tersebut. Dan dimensi yang terakhir dari segi impak, bahawa dapatan kajian mendukung bahawa program perguruan telah memberi impak yang tinggi terhadap peningkatan prestasi akademik murid dan juga sasial murid, iaitu dari segi kehadiran sekolah. Dan ini jelas bahawa kedua responden ini memberi maklum balas yang baik, menjawab setiap temu bual yang dinyatakan, bahawa sekolah sangat berterima kasih kepada program perguruan ini dan berharap bahawa program ini dapat diteruskan, karena dari dapatan yang dinyatakan, terutama yang pertama dari segi konteks, dimensi ini telah memantapkan lagi pemantapan pembelajaran digital, terutama latihan perkhidmatan kepada guru dan juga kepada ibu bapa yang didedakan apakah sebenarnya pembelajaran digital tersebut dan bagaimana mengaplikasikan di dalam pembelajaran anak-anak mereka. Dan dari segi input, di sini bengkel yang diadakan, bengkel motivasi kepada murid, kepada ibu bapa, juga membantu ibu bapa menjalin kerjasama kepada sekolah untuk membantu anak-anak mereka dari segi sokongan dalam pembelajaran mereka di rumah. Dan program perguruan inilah merupakan satu platform kepada ibu bapa untuk terus mengasah kemahiran mereka, terutama pembelajaran dan bagaimana untuk membantu anak-anak mereka dari segi akademik, mau juga kehadiran mereka di sekolah. Dari segi proses pula, kerjasama yang erat di mana melalui program perguruan ini peranan sekolah, peranan ibu bapa, peranan masyarakat setempat, malah peranan badan kebajikan yang ada ini dapat memahami tugas dan area tanggungjawab mereka. Mereka tahu tanggungjawab mereka yang perlu mereka laksanakan, mereka tahu batas sejauh mana mereka memainkan peranan untuk membantu anak-anak mereka. Dan ini juga dari segi proses inilah, melalui program inilah dapat membantu kesemua ini, ya, IPG sendiri, sekolah, ibu bapa dan badan kebajikan, malah pemimpin tahu fungsi dan tugas mereka dalam masing-masing dalam memantapkan matlamat itu untuk meningkatkan lagi kecemerlangan pedagogi pedalaman Sabah. Dan program ini yang telah dilaksanakan telah memberi impak yang tinggi. Setelah melalui dua tahun, terutama sasaran kepada pelajar yang sebelum ini berada di tahun 3 dan sekarang sudah 2 tahun yang lalu
Dan sekarang pelajar itu pun sudah menyelesaikan ujian peperiksaan, dan prestasi dari segi akademik itu menunjukkan satu impak yang tinggi. Terutama kehadiran pelajar juga sangat mendorong minat pelajar untuk belajar. Dan inilah bagaimana program perguruan ini telah memainkan peranan penting untuk memberi impak yang tinggi. Dan dari segi inilah bahwa ternyata program perguruan ini sangat berkesan, terutama bagi kawasan pedalaman Sabah. Akhir kata daripada kami sebagai kumpulan penyelidik di IPG Kampus Keningau bersependapat bahawa program perguruan ini diteruskan dan ditingkatkan lagi dari segi konteks, input, proses dan juga impaknya juga diperluaskan tidak hanya kepada murid semata-mata, tetapi juga kepada guru, kepada pemimpin-pemimpin, dan juga diluaskan bukan setakat di kawasan pedalaman, tetapi juga di kawasan luar bandar, di kawasan bandar, yang mana akan menjadi suatu perbandingan. Adakah program perguruan ini dapat memberi impak pula di kawasan yang lain. Dengan itu, saya Dr. Jeremy Minjoli, Wakil Penyelidik daripada IPG Kampus Keningau, mengucapkan terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan di dalam pembentangan kami, kajian kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Oh ya, program perguruan ni, terima kasih Cikgu Sinon. Program perguruan ini dia berkonsepkan permufakatan, gotong royong. Jadi di mana ini program adalah satu trademark bagi satu trademark bagi IPG Kampus Keningau yang akan memilih kawasan sekolah-sekolah yang P3 jauh di pedalaman. Ya, jadi konsep dia permufakatan dan juga bergotong royong. Itu dari bahasa Murut lah. Perguruan ini bahasa Murut, ya. Dan last kita pergi ke Long Pasir. Ya, last kita pergi tahun ini di Long Pasir, dan kita sedang rangka satu kajian juga sejauh mana keberhasilan ke perguruan ini. Yes, ya, kali ke-11 di Long Pasir. Ya, terima kasih Puan Nomi kerana bagi tim saya. Ini kali ke-11 sudah. Ya. Ya, dari IPG, ya, kami akan bergerak. Kami akan berkampung lebih kurang 3 hari 2 malam di sekolah tersebut bersama masyarakat setempat, ya. Dan inilah kita telah kajian kami ini kita lebih ke arah di kawasan Ranau, ya, kajian ini, ya, dan impaknya bagus. Dan untuk di Lopang Kesiani kita akan buat kajian lagi lah sejauh mana konsep gotong royong itu dia bukan setakat gotong royong ini banyak, lebih kepada salah satu kita memberi perkongsian bersama guru-guru tentang pendekatan pedagogi, juga kepada ibu bapa dan juga kepada anak-anak pelajar murid-murid kita. Jadi dan ada juga program bersama pemimpin masyarakat. Dan dalam kita bergerak itu selalu bersama kita adalah klub Lion Club, ya, selalu bersama kita untuk membantu juga di kawasan pedalaman. Jadi banyak agensi juga yang terlibat dalam program ini. Jadi kita punya pengisian, motivasi kepada ibu bapa, peningkatan profesional kepada guru-guru, dan peningkatan motivasi dari segi akademik, sosial kepada murid-murid. Jadi sasaran perguruan ini
kepada masyarakat setempat, kepada sekolah, guru-guru, dan juga kepada murid-murid. Malah kepada kepimpinan sekolah, kongsian kepimpinan sekolah, dari disitulah kita coba membantulah sekolah-sekolah yang ada di pedalaman. Ya. Dan bersama kita juga kita bawa pelajar kita dari IPG Campus. Kita bawa lebih kurang 10-20 orang pelajar untuk menjadi menjadi backup kita untuk membantu murid-murid ya. Nah, biasanya pelajar-pelajar kita bawa ini berada di tahun akhir lah, di tahun akhir. Nah, mereka ini seperti guru perkhidmatan lah. Nah, begitu. Terima kasih atas pertanyaan, terima kasih atas dan kajian kita ini kita akan coba lagi pendekatan yang berlainan lah, pendekatan kuantitatif. Setakat ini kita pakai kualitatif karena keterbatasan sampel yang kita dapat. Sebab ya, sampel itu kita lebih ke arah kepada pengurusan. Jadi kita menggunakan model CIPP ini sebagai satu penilaian sejauh mana program ini memberi keberkesanan. Kenapa kita guna kualitatif? Karena kita punya responden itu kita ambil dari pemimpin dulu. Dan seterusnya kita akan lebih banyak lagi kita akan ambil sampel untuk mengukuhkan lagi bahwa program ini akan menjadi satu program yang berkesan. Kita akan menggunakan pendekatan kuantitatif. Ya. Dan sebenarnya banyak permintaan sebab setiap program perguruan ini ada saja kita melibatkan pemimpin ya, YB yang berhormat ahli parlimen berada di kawasan itu. Dan bila kita bentang di peringkat JPN, Jabatan Pendidikan Sabah baru-baru ini, dan juga pameran yang kita buat ya, bila ada lawatan menteri ke IPG, kita akan salah satu kita akan beri highlight ialah program perguruan. Dan sebenarnya banyak yang berminat untuk program ini ya, karena kita sudah kali ke-11 program ini dilaksanakan ya. Oke, sekian saja pembentangan kami. Jadi untuk seterusnya kita tunggu moderator lah, sebab IPG Campus Tawau mengalami bakalan elektrik terputus, blackout semua. Jadi dengan ini selesailah pembentangan saya. Terima kasih atas perhatian dan juga pertanyaan oleh rakan-rakan semua peserta seminar. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator.